Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan pelindungannya dan juga kekuatannya di dalam apapun yang kita tempuhi, insya-Allah. Baru-baru ini ramai yang bertanya mengenai tentang penularan wabak ini, adakah ianya kerajaan Dajjal kah ataupun tanda-tanda Imam Mahdi akan keluar. Jadi katanya beriman sebenarnya dengan apapun tanda-tanda akhir zaman yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang lebih penting di sini adalah bagaimana kita ni menyiapkan diri kita ni untuk menghadapi hari-hari kematian. Dan fokusnya di sini adalah bagaimana kita ni menyelesaikan masalah umat yang terjadi pada saat ini. Apa yang menjadi masalah juga adalah ada yang mengatakan ini semua kerajaan Dajjal, sehingga banyaknya masjid-masjid ditinggalkan orang, dikusungkan, bahkan ada masjid-masjid yang ditutup. Ini memang kerajaan Dajjalnya. Jadi sehingga mengatakan orang yang inna musmayang berjemaah di masjid itu inna mentauhidkan Allah kerana takut pada wabak ini daripada takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni mesti fahami bahawasanya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala bukan sekedarnya ada ilmu tauhid, tetapi adanya ilmu syariat. Sehingga kedua-duanya mesti kita ni pelajari, mesti kita ni terapkan di dalam kehidupan kita ni. Di dalam agama Allah Subhanahu wa taala bukan sekedarnya mengajarkan kepada kita ni untuk memelihara agama ni, tetapi perlunya kita ni memelihara agama, nyawa kita ni, memelihara akal, memelihara nasab, memelihara harta kita ni. Dan inilah yang dipanggil sebagai maqasidus syar'iyyah. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab, menjaga harta kita ni. Apapun yang mendatangkan kebaikan di dalam 5 hal ni, apa yang boleh mendatangkan kemudaratan daripada 5 hal ni, mestilah kita ni hindari sekuat-kuat mungkinnya. Inilah maqasidus syar'iyyah. Jadi kedua-duanya mesti berjalan dengan sejajar. Ada 2 perkara yang kata Imam Ibn Kathir yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, kalau amal atau mau diterima oleh Allah, yang pertama dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Yang kedua adalah memang sejajar, memang mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pada saat ini ada orang memilih untuk indah sembahyang berjemaah, jangan kita ni ucap bis dia indah bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ni sembahyang Jumaat indah dibenarkan disebabkan ada kemaslahatan pada saat itu, maka dapat digantikan dengan sembahyang zuhur. Kalau pada solat berjemaah indah dapat, maka dapat solat bersendirian, masih sah hukumnya. Tetapi kalau nyawa melayang, mana berjual di kadar itu nyata. Jadi mesti difahami bahawasanya agama Allah Subhanahu wa taala ni adanya tauhid, adanya syariat. Syariat ini mengajarkan bagaimana kita ni mengabdikan diri beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah mengenai tentang responsibility kita ni sebagai individu yang ada di dalam masyarakat ini. Seperti mana saranan Kementerian Kesihatan. Kalau kita ni tidak tahu, tanya kepada orang-orang yang pakar. Bukan semestinya kita ni mengatakan bahawasanya di dalam hukum agama pun paksa merujuk pada bisdia indah. Bukan macam itu. Sebab Allah SWT berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau kamu tidak tahu, tanya orang-orang yang tahu. Kalau adanya kepakaran di dalam ilmu perubatan dan juga kesehatan, kita ni merujuk kepada Kementerian Kesehatan seperti mana kepakaran bisdia. Memang itulah yang dituntut di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebab itulah kita ni di dalam melakukan setiap amal bukan sekedarnya memperbaiki iman tadi, tetapi memperbaiki ilmu kita ni. Jadi kita ni doakan the frontliners pada masa ni di dalam warga Kementerian Kesihatan, daripada pemimpin sampai yang berada di frontliners, semuanya mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan mental, dipelihara kesihatan bisdia, dan juga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita ni semua, mengeluarkan kita ni daripada apapun musibah yang kita ni hadapi pada saat ini. Setiap daripada kita ni dituntut untuk menjaga diri kita ni daripada melakukan maksiat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Takutlah kamu daripada suatu azab yang menimpa bukan sekedarnya kepada orang-orang zalim di antara kamu, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat dahsyat. Jaga pelihara diri kita ni daripada sebarang maksiat, lisan kita ni, perbuatan kita ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita ni semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.